Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita bertemu pada hari ini dalam live bersama Kak Yung di hari ke-7. Alhamdulillah, doakan semoga cabaran 30 hari Kak Yung akan dilaksanakan dan dijayakan dengan lancar, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. So hari ni Kak Yung nak sambung part 2 part 2 stres PDPR, work from home, dan juga tips 3 tips yang Kak Yung amalkan. Okey, walaupun Kak Yung bukan kerja government ataupun Kak Yung bukanlah kerja sebagai orang kata frontliner, tapi Kak Yung adalah salesperson. Kak Yung adalah health planner kepada COVID. Jadinya sebagai salesperson memang dia satu benda yang sangat mencabarlah, dan juga mencabar disebabkan oleh Kak Yung adalah seorang ibu tunggal dan Kak Yung mempunyai 6 orang permata jiwa. Okey, jadi Kak Yung nak sharekan macam mana Kak Yung kawal stres tu, macam mana Kak Yung kawal hadapilah, orang kata hadapi stres. Okey, semalam kita dah sharekan 3 poin. Hari ni part 2 kita share lagi 3 poin. Okey, poin yang keempat, kita kena selalu ucap syukur. Alhamdulillah Kak Yung, apa yang Kak Yung amalkan adalah Kak Yung sentiasa ucap syukur. Macam mana kita nak bersyukur? Sebabkan kita tengah marah kan, macam mana kita nak bersyukur kan? Okey, apa yang Kak Yung buat adalah Kak Yung kena selalu tengok. Kak Yung selalu tengok orang yang lebih susah daripada kita. Contohnya bila satu waktu kan, bila Kak Yung tengah stres sangat, contohnya dalam keadaan kita seorang-seorang kena buat kerja. Sebagai ibu tunggal ni kita seorang-seorang, semua kita nak uruskan. Kalau kita tak uruskan, tak berjalan benda tu. So kita, Kak Yung tengok orang yang lebih susah. Kak Yung kata, ya Allah Tuanku, macam manalah. Banyak je kisah-kisah anak 10 orang kan. Anak 10 orang, anak yang kebanyakannya lebih daripada 5 orang. 6 orang, 7 orang, macam Kak Yung anak 6 orang. So Kak Yung kena tengok anak yang lebih daripada 6 orang. Itu yang Kak Yung selalu buat. Contoh terdekat mak Kak Yung lah. Okey, mak Kak Yung adalah seorang ibu tunggal juga, anak 10 orang. Di mana mak bukanlah pekerja tetap, mak adalah peniaga. Peniaga, mak ada kantin, mak juga peniaga, asalnya dari peniaga jalanan lah. Jadi Kak Yung jadikan itu sebagai contoh. Kak Yung ucap syukur, Alhamdulillah. Kak Yung ni baru anak 6. Lepas tu Kak Yung pun, orang kata, ada kerjaya yang dalam COVID ni, orang Alhamdulillah kerjaya yang ada macam nak cakap dalam kerjaya COVID ni, kalau kita buat betul-betul, insya-Allah orang kata gaji kita boleh capai 5 angka macam tu kan. So macam mak sebagai peniaga ni memang bagus peniaga, tapi oleh kerana mak kekangan mak seorang-seorang, jadi tak dapat nak capai kadang-kadang apa yang sepatutnya mak buat. Komitmen tu lah. Sebab nak handle anak 10 orang lagi bukanlah mudah kan. Okey, itu yang keempat. Yang kelima adalah Kak Yung ubah kata-kata. Okey, kalau contohnya kita stres dengan anak kan, kita stres sangat, suruh itu, suruh ini, lambat buat apa semua, confirm kita stres kan. So macam Kak Yung selalu cepat-cepat Kak Yung cakap, cepat-cepat Kak Yung ubah kata-kata. Ya Allah Tuanku, Alhamdulillah lah aku ada anak. Kalau aku tak ada anak, lagilah orang lain tu punyalah nak sangat anak kan. Tapi kita ni dah dapat anak, kita merungut, kita stres. Itu yang Kak Yung cepat-cepat ubah kata-kata lah. Sebab orang lain semua sedih tak ada anak, dan berusaha keras. Kak Yung ni Alhamdulillah rezeki Kak Yung murah. Rezeki Kak Yung murah bab anak ni. Jadinya Kak Yung kena ucap Alhamdulillah, kena ubah kata-kata. Kak Yung kena ubah kata-kata. Alah, tak apalah budak, memang macam tu. Kita kena berlawan dengan diri kita sendiri. Kita kena berlawan dengan diri kita sendiri. Kita kena cakap, alah budak, biasalah macam tu kan. Bukannya kalau terus baik je semua, baik patung lah, macam tu lah. Itu nenek selalu cakap Wan. Dia selalu cakap, dia kata budak tu bukannya patung nak suruh diam kan. Dia memang lelah sak semua. So benda tu Alhamdulillah
menenangkan Kak Yung lah. Dapat mampu mengawal stres Kak Yung lah. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Jom tolong tekan butang share. Boleh kita sama-sama lah berkongsi manfaat kepada ramai orang lain. Boleh bantu Kak Yung tekan butang share. Terima kasih kerana menonton. Okey. So kita masuk ke poin ke-6. Poin ke-6, kita kena sentiasa tahu dan alert. Ini poin yang paling penting sebabkan bukan berlaku pada orang lain, berlaku pada suami Kak Yung sendiri, meninggal akibat stroke. Dan arwah suami Kak Yung menyesal sebabkan tak tahu stres tu akibatnya apa. Hai, Assalamualaikum Ayu. Apa khabar Ayu hari ni? Terima kasih tau menonton Kak Yung. Okey, macam suami Kak Yung, dia sangat-sangat menyesal. Dia kata abang tak tahu sampai jadi tahap macam ni. Abang tak tahu sampai, padahal kita dah cakap dah abang, nanti boleh jadi stroke tau kalau abang stres-stres macam ni. Bang, kalau darah tinggi abang naik boleh jadi stres, boleh jadi stroke tau. Tapi dia tak tahu stroke tu sampai takat mana. So kita kena tahu dengan jelas apa akibatnya kalau kita stres. Kena tahu dengan jelas. Macam mana nak tahu? Kita sekarang dunia dah hujung jari kan. Kita type je dekat Google akibat stres. Apa akan jadi akibat stres? Kita kena tahu sebab kita adalah seorang ibu, walaupun ayah dia paling kena tahulah. So kalau pada isteri, jom kita sharekan kepada suami. Sharekan pada suami poin nombor 3 ni, supaya suami kita tahu apa akibat stres. Jangan cakap sekadar tahu, tapi tahu dengan lebih jelas. Maksudnya macam suami Kak Yung pun dia tahu bila stres jadi stroke, tapi dia tak tahu stroke tu macam mana. Dia tahu stroke, tapi dia tak tahu stroke tu macam sampai macam tu sekali. Boleh lumpuh sebelah badan, zero power. Jadi sekarang ni itu yang kena poin paling penting sekali. Jadinya kita kena tahu akibat yang jelas. Hai, Assalamualaikum Siti Azia. Apa khabar? Terima kasih kerana menonton. Jom tolong bantu Kak Yung tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat berkongsi manfaat lah. Jom tolong Kak Yung tekan butang share. Okey, kita share ke banyak-banyak grup lah, supaya dapat manfaat dengan lebih ramai lagi. Okey, thank you Siti. Jadi antara penyakit-penyakit berbahaya yang Kak Yung dapat kongsikan banyak lagi sebenarnya. Macam apa yang Kak Yung dapat tahu, pengalaman Kak Yung sendirilah adalah macam kita kebas di sebelah badan. Ada rasa kebas-kebas. Itu simptom apa Kak Yung tak pasti. Tapi itu adalah pengalaman sahabat Kak Yung sendirilah. Okey, yang penyakit yang paling bahaya lah orang kata, yang kita nak elakkan akibat stres adalah gangguan jantung. Bila kita stres, kita punya heart rate ni jadi naik kan, jadi increase. Jadi bila gangguan jantung ni, benda tu jadi berbahaya lah. Kan? Jadi kita apa tu, masa dalam keadaan stres pun nafas kita jadi laju, betul tak? Itu semua bahaya dengan gangguan jantung. Tangan jadi berpeluh. Bila kita stres, itu semua akan jadi pada kita. Jadi kita kena elakkan stres. Okey, antara lagi penyakit bahaya adalah sindrom iritasi usus besar. Ini adalah antara sebab-sebab stres juga. Okey, lepas tu sakit kepala dan juga gula dalam darah naik. Okey, dan juga yang kelima, Alzheimer. Ini adalah penyakit-penyakit yang Kak Yung sempat Google. So, kalau nak tahu lebih lanjut, boleh Google akibat stres, apa penyakit yang menyebabkan kita stres. Dan kita kena tahu dengan lebih mendalam. Bila maksud Kak Yung tu, okey, kita tahu sebab stres tu boleh menyebabkan darah tinggi. Okey, bila darah tinggi, apa akan jadi? Kita kena tahu dengan lebih detail. Akan jadi stroke. Bila stroke tu macam mana? Stroke tu maksudnya lumpuh sepenuh badan. Tak boleh buat apa-apa. Sampai benda yang paling Kak Yung menangis kan, kalau Kak Yung melihat sendiri, Kak Yung tengok sendiri suami Kak Yung, benda yang paling Kak Yung sedih. Masa tu dia tengah buat kerja tau. Dia guru penolong kanan di sebuah sekolah dekat Damansara lah. Dia buka fail. Benda ni kita tak tahu tau. Benda ni
Kalau orang tak tengok, dia pun takkan perasan. Dia tahu kita serut tapi dia takkan nampak sedetail macam tu. Ini Kak Yung depan mata Kak Yung bila arwah suami Kak Yung nak buka fail ni pakai mulut. Sebab dia ada sebelah tangan sahaja. So masa tu dia nak kena buka dua benda lah, macam nak buka satu fail tu kan. So tak boleh sebelah tangan, tak boleh. So kena guna mulut. Ya Allah Tuanku, masa tu kan Kak Yung rasa macam, ya Allah Tuanku, inilah derita yang dia tanggung. Sebab dia selalu cakap dia stres lah. Tapi kita tak nampak apa yang dia tanggung, apa yang dia stres. So dia cakap, ya Allah, lepas tu Kak Yung memang cepat-cepat Kak Yung tinggalkan kerja, Kak Yung pergi tolong dia. Tapi Kak Yung tak nak tunjuk sedih depan dia. Itu Kak Yung, memang Kak Yung buat sebab Kak Yung tak nak dia nampak Kak Yung sedih. Kak Yung nak dia sentiasa tahu Kak Yung tak berubah walaupun dia kena stroke ke apa ke, Kak Yung tetap macam ni. Kak Yung tak nak tunjuk Kak Yung sedih. Sebab bila Kak Yung tunjuk Kak Yung sedih, bila Kak Yung tunjuk Kak Yung tak kuat, dia akan jadi lagi lemah. Kita lemah, dia lagi lemah. So dia nak kuat, dia memerlukan kita. Kita kena jadi kuat untuk dia. Macam tu kan. So itu saja perkongsian untuk Kak Yung untuk hari ini. Kak Yung harap dia bermanfaat untuk semua orang. Dan Kak Yung harap sedikit sebanyak dapat membantu ibu-ibu, ayah-ayah dekat luar sana untuk kawal stres dengan cara yang paling terbaik, dengan cara yang paling mudah untuk diamalkan supaya kita elakkan daripada perkara buruk berlaku. Kita ingat anak, kalau sakit apa jadi pada kita. InsyaAllah harap-harap apa yang Kak Yung amalkan ni dapat membantulah. Dan Kak Yung minta tolong doakan Kak Yung untuk terus kuat dan terus tabah dan terus tenang. Dan doakan juga anak-anak Kak Yung tenang. Sebab kita tak tahu kan, kadang-kadang anak ni tak nak berkongsi rahsia dengan kita, dan berkongsi, bukan rahsia, actually berkongsi luahan perasaan. Sebab dia sedih, dia tahu kita sedih dan dia tak nak cerita dengan kita. Jadi tolong doakan Kak Yung, tolong doakan anak-anak Kak Yung agar terus tenang menghadapi segala apa saja cabaran yang datang, menghadapi segala situasi yang kami hadapi. Okey, terima kasih kerana menonton. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jumpa di esok hari, day 8 untuk esok, day ke-8 Okey, assalamualaikum.